jumpa semula balik kelas kita yang kedua. Nanti tadi kita tadi untuk mengambil nafas, untuk minum, buat sekejap. Baik, saya ingat lagi ya, cara penulisan karangan laporan. Kita lihat semula ya. Kalau kamu ingat, paling penting laporan mesti ada penulis, mesti ada tajuk. Tadi saya tayang kepada awak, jadi kalau lupa tak apa, masih ingat dengan minggu lepas. Baik, tak apa. Saya ingatkan balik, kita lihat balik ya, pada yang saya sembahkan minggu lepas. Janganlah dengar lagu ini, tajuknya Virus Corona. Senangnya dalam hati kalau duduk di rumah, jauhkan diri dari penyakit virus corona. Corona, oh corona, berada di mana-mana, berbahaya kalau terkena virus corona. Perintah kawalan pergerakan sudah kerajaan suarakan, jangan keluar suka jalan-jalan kalau tiada tujuan. Mesti pandai jaga diri, saudara dan saudari. Duduk rumah apalagi kalau tak mau mati. Kesianlah dekat abang polis, abang askar, ya, doktor-doktor, nurse-nurse yang jadi frontliner kita, bertungkul lumus ya, untuk kita semua. Jadi kita ni diminta duduk rumah saja, stay at home, kata orang putih ya, duduk rumah, tak faham-faham lagi, nak juga keluar merayap-merayap ya? Tak suka hati je. Tambah penyakit ni berbahaya, COVID-19. Jangan main-main. Kalau kena, dengar ni. Senangnya dalam hati kalau duduk di rumah, jauhkan diri dari penyakit virus corona. Corona, oh corona, berada di mana-mana, berbahaya kalau terkena virus corona. Perintah kawalan pergerakan sudah kerajaan suarakan, jangan keluar suka jalan-jalan kalau tiada tujuan. Mesti pandai jaga diri, saudara dan saudari. Duduk rumah apalagi kalau tak mau mati. Stay at home. Ya, macam mana? Murid, dah dengar? Dapat catat? Ini kejap minggu lepas kan? Mudah saja. Tak apalah, saya tunjukkan pada awak ya, yang saya dah catat. Saya tengok dalam pada file saya.
Lagu itu kalau awak lihat, inilah sifat dia, ya. Dan saya telah gelapkan beberapa perkataan penting. Semuanya penting, ya. Dan daripada perkataan itu awak boleh bina ayat. 6 ayat yang saya minta. Dan untuk menunjukkan yang lebih baik pada diri awak boleh membina laporan daripada beberapa perkataan yang ada. Satu perkataan yang ada di situ pun dah cukup. Contohnya penyakit virus corona. Jadi itu sebab ambil dari dalam internet, ya. Contoh berita laporan coronavirus. Boleh. Kita juga tentang duduklah di rumah pun boleh ambil. Dan perintah kawalan pergerakan PKP pun boleh ambil juga, ya. Jadi banyak contoh kalangan laporan yang boleh kamu ambil daripada dalam internet. Baik, saya berkongsi dengan awak, ya. Ada inilah laporan berita coronavirus. Ada dua. Satu. Ini contoh, ya, berita yang dikeluarkan di Johor Bahru oleh membuka satu kertas siasatan berikutan pengeluaran laporan resmi terkelas mengenai laporan coronavirus jangkitan COVID-19 di Kota Tinggi semalam. Ketua Polis daerah, bila melibatkan polis saja mesti ada ketua polis, ada nama, ya. Dekat situ kita akan buat siasatan menyebabkan laporan resmi terkelas yang dibuat untuk tujuan edaran dalaman, namun ditinggalkan kepada orang awam. Jadi di sini bermaksud laporan sulit tapi dah sampai ke awam, jadi perlu dibuat siasatan. Jadi relevan tu, bagaimana berlaku kebocoran maklumat. Malam Jabatan Kesihatan Negeri Johor JKNJ menafikan ada melakukan sebarang kenyataan. Dan laporan berkenaan tengah hari tadi memaparkan laporan penuh berkaitan jangkitan. Dan ada kat sini, ya, Asmon berkata, benar dia akhbar dia. Dah habis kat situ. Kalau lihat kat sini tidak ada penulis laporan pada berita, ya. Kalau kita lihat satu lagi laporan, ini berita coronavirus, ya, kita tengok kat sini. Ini tadi sama. Berita sama. Ini laporan coronavirus. Ya ni. Ya, terang dari nyatakan kat situ. Kompas.com. Dan tengok kat sini beritanya dari luar negara sebab ada perkataan merit tu untuk perkataan di Indonesia bahawa bulan Mac, ya, tahun 2020. Dan di akhir itu ada tulis artikel ini telah tayang di kompas.com dengan judulnya, ada judul fakta terbaru soal virus corona. Ini share berita, katanya tajuk di atas sekali, ya. Kita jangan ikut, ini cara
yang digunakan oleh pihak auditor. Jadi awak kena faham ikut pada kehendak dalam yang disampaikan tadi, ya, bagaimana menulis laporan. Baik, kita tinggalkan perkara ini. Sekarang kita berkongsi pula, ya, kita berkongsi cara penulisan teknik menulis, ya. Sekejap, saya ambil daripada yang ditayangkan oleh kawan saya, teknik menulis keterangan laporan. Saya harap kamu dapat mencatat, ya. Maaf, bukannya ni saya kena ambil Bismillahirrahmanirrahim. ya. Cara. Baik. Saya harap murid-murid boleh catat, ya. Ini yang terdapat dalam penulisan kertas 2 bahagian C. Apa khabar nak murid ustazah semua? Ustazah harap kamu berada dalam keadaan sihat. Jadi hari ini kita nak menyambung lagi bahasa Melayu penulisan kertas 2 bahagian C, menulis karangan laporan bersama Ustazah Risa. Mari kita teruskan, ya. Karangan laporan. Karangan laporan ni merupakan karangan berformat. Jadi apabila kita hendak menulis karangan laporan, kita perlu mengikuti format yang telah ditetapkan. Okey, karangan laporan ditulis untuk melaporkan peristiwa yang dilihat atau didengar. Jadi apa sahaja peristiwa yang kamu pernah lihat ataupun kamu pernah dengar, kemudian kamu diminta untuk melaporkan peristiwa tersebut. Jadi kamu tulis dalam bentuk karangan laporan. Okey, kenal pasti jenis laporan. Okey, jenis laporan apa yang kamu perlu tulis, ya? Okey, aktiviti persatuan. Mungkin kamu dikendaki menulis tentang salah satu aktiviti persatuan. Jadi tulis dalam bentuk karangan. Lawatan ke suatu tempat ataupun kamu pergi melawat satu tempat dan kamu diminta untuk menulis laporan. Perasmian atau sambutan. Yang ini sama ada sambutan sukan sekolah ke ataupun sambutan atau perayaan-perayaan. Kamu dikendaki menulis laporan, jadi kamu kena tulislah dalam bentuk karangan laporan. Okey, semasa menulis karangan laporan ni, kamu boleh tulis menggunakan teknik penyoalan. Okey, bagaimana teknik penyoalan? Contohnya bila, okey, bila aktiviti tersebut berlaku. Jadi dalam karangan kamu perlu nyatakan bila aktiviti itu berlaku. Seterusnya siapa? Siapa yang terlibat dalam aktiviti tersebut ataupun dalam lawatan tersebut? Di mana? Di mana berlakunya aktiviti tersebut? Yang ini pun mesti ada dalam karangan laporan. Jadi untuk isilah, ya. Jadi baru jelas, baru orang tahu tentang laporan kamu tu. Okey, mengapa aktiviti tersebut dijalankan? Mungkin ini lebih kepada tujuan lah. Kamu boleh tulis apa tujuan sesuatu aktiviti itu dilakukan. Okey, bagaimana perjalanan ataupun bagaimana apa yang berlakulah semasa aktiviti tersebut dijalankan ataupun semasa lawatan tu dijalankan, bagaimana perjalanannya. Jadi nyatakan dalam laporan kamu. Jadi boleh gunalah teknik-teknik penyoalan ini untuk menulis karangan yang mempunyai isi-isi, ya. Okey, seterusnya kita lihat format karangan laporan. Ada format dia tadi saya dah sebut, ya, daripada awal dia karangan berformat. Mari kita lihat. Okey, yang pertama tajuk laporan. Yang ini mesti adalah, ya. Ditulis huruf besar setiap awal kata digarisi. Jadi tajuk laporan ni ditulis huruf besar setiap awal perkataan dia tu, kemudian gariskan. Yang kedua, pendahuluan, isi-isi dan penutup.
Okey, idea keseluruhan dimulakan dengan pendahuluan, diikuti isi dan juga penutup. Ini samalah macam yang lain-lain ya. Mesti ada pendahuluan, isi dan juga penutup. Yang ketiga, pengakuan pelapor. Apabila setelah kamu selesai menulis isi-isi dan penutup tu, mesti ada pengakuan pelapor. Di mana ditulis di sebelah kiri, selang sebaris selepas perenggan akhir. Perenggan akhir tu perenggan penutup lah ya. Diakhiri dengan tanda koma. Huruf pertama kata mesti huruf besar. Contoh kamu tulis, pengakuannya kamu tulis, laporan disediakan oleh. Jadi laporan L tu mesti huruf besar. L saja ya. Yang lain tak perlulah ya. Huruf pertama sahaja. Yang keempat, tarikh. Okey, ditulis di sebelah kanan bertentangan dengan pengakuan pelapor. Jadi kalau tadi pengakuan pelapor di sebelah kiri, tarikh ni di sebelah kanan, setentang dengan pengakuan pelapor. Nama bulan ditulis dengan huruf besar sepenuhnya. Jadi nama bulan tu contoh Jun, huruf besar lah semua, J-U-N tu ya. Okay, yang kelima, tanda tangan ditulis di sudut kiri selepas pengakuan pelapor. Bawah pengakuan tu mesti ada tanda tangan. Kemudian nama pelapor ditulis dengan nama penuh ya, dalam kurungan. Okay, kemudian ditulis dengan huruf besar sepenuhnya. Jadi nama pelapor mesti huruf besar sepenuhnya. Semua huruf besar ya. Yang ketujuh, jawatan pelapor ditulis di sudut kiri, kemudian diletakkan di tanda koma. Kira bawah nama pelapor itulah ya. Yang ke-8, nama persatuan ditulis di bawah jawatan pelapor, diletakkan tanda koma. Yang ke-9, nama sekolah ditulis di bawah nama persatuan, diakhiri dengan tanda noktah. Okey. Jadi yang ni sebab dah habis, dah tak ada apa-apa kita nak tulis. Jadi mesti ada tanda noktah. Okay, jadi jelas ini adalah format karangan laporan yang perlu kamu patuhi ataupun kamu ikuti ya. Jadi mari kita lihat ya bagaimana bentuk karangan laporan ni. Format karangan laporan. Mari kita lihat satu persatu. Okey, yang pertama sekali tajuk laporan. Okey, tajuk laporan mesti di tengah-tengah, digarisi ya, mesti digarisi. Awal perkataan tu, awal setiap perkataan mesti huruf besar. Awal ya, awal perkataan sahaja ya. Okey, seterusnya pendahuluan. Okey, ini perenggan satulah ya, perenggan yang pertama. Pendahuluan. Kemudian isi satu dalam perenggan yang kedua. Isi 2 dalam perenggan yang ketiga. Isi 3 dalam perenggan yang keempat. Isi 4 dalam perenggan yang kelima. Seterusnya penutup dalam perenggan yang ke-6. Okay, selepas itu laporan disediakan oleh. Ini yang kita panggil pengakuan pelapor tadi. Laporan disediakan oleh. Seterusnya tarikh. Sebaris dengan pengakuan pelapor. Yang ni kena ingat ya, huruf besar. Nama bulan ditulis huruf besar sepenuhnya. Jadi Februari itu semua huruf besar. Okay, seterusnya tanda tangan. Okay, bawah pengakuan pelapor tu ada tanda tangan. Okay, kemudian nama pelapor, jawatan, nama persatuan dan nama sekolah. Ini kita kena tulis macam ni ya, satu persatu. Mula nama pelapor, kemudian jawatannya mesti ada koma, kemudian nama persatuan ada koma, dan akhir sekali nama sekolahnya ada tanda noktah. Okey, jelas yang ini merupakan format karangan laporan. Beginilah cara kamu nak menulis karangan laporan. Kita lihat pula contoh karangan laporan. Okey, ini contoh tajuk kita tulis laporan lawatan sambil belajar ke pameran buku. Okey, jadi kita lihat dekat situ semua awal perkataan huruf besar kecuali kata sendi dan kata hubung. Jadi ke ni ialah kata sendi. Jadi tidak perlulah K tu huruf besar ya. Okey, perenggan yang pertama, pendahuluan dia. Okey, pada 20 Februari Persatuan Bahasa Melayu mengadakan lawatan sambil belajar. Ini ayat dia lah, kamu boleh baca. Okey, jadi dekat sini dia ada bila, siapa persatuan ni pergi, ke mana, semua ada. Okey, kemudian lawatan ni disertai oleh siapa. Seterusnya, ini perenggan untuk isi lah. Okay, tujuan lawatan ni, apa tujuannya dinyatakanlah dekat perenggan yang kedua ataupun perenggan isi yang pertama. Okay, seterusnya, apa yang berlaku, kejadiannya lah satu persatu kamu tulis. Okay, daripada sampai, apa yang terjadi. Kemudian perenggan seterusnya pun cerita apa lagi yang kamu lakukan.
seterusnya sambung lagi. Jadi apa saja aktiviti lah yang kamu lakukan, kamu tulislah dalam karangan kamu ni ya. Okey, akhir sekali penutup dia tu dah ada dah, penutup mesti menarik kamu kata ya. Mestilah kita nyatakanlah apa perasaan kita, kemudian apa harapan kita, itu perangai penutup lah. Okey, akhir sekali setelah habis kamu tulis tentang lawatan tersebut, tulislah pengakuan tu tadi. Laporan disediakan oleh, tarikhnya, tanda tangan, nama, jawatan, okey, nama persatuan dan akhir sekali nama sekolah. Okey, jadi ini adalah contoh karangan laporan. Jadi kamu boleh bacalah ya karangan laporan tersebut. Jadi Ustazah harap jelas ya penerangan Ustazah tentang bagaimana cara hendak menulis karangan laporan. Okey, jadi sekian dahulu daripada Ustazah. Jaga diri semua. Semoga kita dapat berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kamu dah dengar ya daripada rakan saya tentang format penyelenggaraan laporan. Jadi boleh kamu catat ya dari awal sampai akhir. Jadi beberapa perkara penting, tajuk, isi dalam laporan, dan kata penutupnya. Lepas tu laporan ditulis, ada nama, tarikh, itu semua ialah format ya. Andai kata kalau kamu terlepas pandang balik, kamu boleh ulang balik tayangan ini, sebab akan kamu catat semula. Baik, tadi pun saya dah bagi contoh dengan laporan. Itu yang kamu lihat tadi, itu yang berformat. Jadi untuk mengingatkan balik ya apa yang telah kamu nampak tadi, saya tunjukkan semula ya, tunjukkan semula ringkasan daripada itu. Teknik penting ya. Teknik penting dalam penyusunan karangan laporan. Tadi cara, ini tekniknya. Tak panjang, sekejap je tempohnya. Ya. Terima kasih rakan saya, dan ada tugasan dibagi pada awak tadi. Dia minta kamu menyediakan, mencari satu contoh karangan laporan, kena salin. Jadi senang saja. Dalam internet terlalu banyak. Tekan je contoh karangan laporan, awak boleh ambil. Jadi andai kata ada persoalan, boleh hantar saya secara dalam Telegram secara individu. Dan jangan lupa kehadiran awak.
Andai kata kamu terlepas untuk masuk kelas saya, kamu baca dalam Telegram pun kamu hadir, kamu buat kerja, tulis nama. Saya tahu ada yang murid yang pada waktu kelas saya ini dia ada masalah tertentu. Jadi jangan risau. Ya, kehadiran awak boleh direkod. Yang penting kamu buat kerja kamu. Karangan laporan sila disediakan dalam panjang. Itu perkara penting. Lagu tadi nak catat pun boleh tengok dalam ini ya. Kalau itu saja, jumpa lagi. Alang, stop recording Alang. Tekan stop recording. Yes. Stop